syarikat selain daripada kelab-kelab rekreasi tidak tersenarai. Yang ketiga, meluluskan terbitan bond. Yang keempat, mengawal selia semua perkara yang berhubung kait dengan sekuriti dan kontrak niaga hadapan. Yang kelima, mengawal selia pengambil alihan dan pencantuman syarikat-syarikat. Yang keenam, mengawal selia semua perkara yang berkaitan dengan skim unit amanah. Yang ketujuh, melesenkan dan mengawasi semua individu yang berlesen. Yang kelapan, menggalakkan kawalan selia sendiri. Yang kesembilan, memastikan perilaku yang betul di kalangan institusi pasaran dan individu berlesen. Okey, seterusnya unit pasaran modal Islam iaitu UPMI. Penubuhan unit pasaran modal Islam UPMI di bawah seliaan Suruhanjaya Security iaitu SC. Pasaran modal Islam PMI Malaysia yang kini wujud hasil daripada perubahan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1995. Bermula dengan penubuhan unit pasaran modal Islam iaitu UPMI di bawah seliaan Suruhanjaya Security pada tahun tersebut yang berperanan melaksanakan aktiviti penyelidikan dan pembangunan produk pasaran modal. Unit ini dimantapkan lagi dengan penubuhan kumpulan penyelidikan instrumen Islam iaitu KPII pada tahun yang sama. Dianggotai oleh pakar syariah dan tokoh korporat yang bertanggungjawab untuk menjalankan kajian. Interaksi secara langsung dengan pemain industri memberikan kelebihan kepada kumpulan ini untuk memahami secara lebih mendalam tentang produk kewangan serta aplikasi amalan dalam pasaran modal itu sendiri. Kajian yang diteliti oleh kumpulan ini dapat menerangkan secara realistik kerangka pasaran modal Islam yang ingin direalisasi pelbagai aspek meliputi produk, perkhidmatan, garis panduan dan pelaksanaannya. Seterusnya, peranan penting KPII terhadap kemajuan pasaran moden Islam tidak dapat disangkal susulan sumbangan utamanya sebagai platform asas dalam menyaring sekuriti tersenarai di Bursa Malaysia. Sebelumnya, proses saringan sekuriti dilaksanakan untuk kegunaan dalaman dan pelaburan oleh pihak Bank Islam Malaysia sahaja. Atas faktor dan sumbangan signifikan ini, SC telah menaik taraf peranan KPII menjadi sebuah badan yang lebih berautoriti. Pada tahun 1996, kumpulan ini dijenamakan dengan gelaran Majlis Penasihat Syariah iaitu MPS yang berperanan untuk menasihati SC dalam hal-hal berkaitan syariah dan menyediakan garis panduan terhadap transaksi serta aktiviti-aktiviti yang mempunyai kaitan dengan pasaran modal Islam. Penubuhan MPS adalah selaras dengan peruntukan kuasa yang diberikan kepada SC di bawah Akta Suruhanjaya Security 1993. Usaha SC mewujudkan MPS menunjukkan kejayaan ekoran penglibatan ramai pakar-pakar yang memberikan pandangan serta menyumbang pengalaman luas dalam bidang muamalat dan kewangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Zati binti Roslan. Nombor metrik 183-2057. Okey, saya nak terangkan tentang 0.3 kaedah penyaringan yang digunakan. MPS SC memaparkan saham tersenarai berdasarkan kaedah tertentu. Sebagai penyaringan awal, syarikat-syarikat dengan kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah akan diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh syariah. Okey, syarikat-syarikat yang dianggap tidak patuh syariah sekiranya mereka terlibat dalam aktiviti teras ialah aktiviti seperti perkhidmatan kewangan berdasarkan riba ataupun faedah, perjudian, pembuatan atau penjualan produk bukan halal atau produk berkaitan,
insurans konvensional. Seterusnya, aktiviti hiburan yang tidak digunakan menurut syariah. Pembuatan atau penjualan produk berasaskan tembakau atau produk berkaitan. Seterusnya, pembrokeran saham atau perdagangan saham pada sekuriti tidak pada syariah. Yang last sekali, aktiviti lain yang dianggap tidak dibenarkan menurut syariah. Okey, seterusnya ialah syarikat yang mempunyai aktiviti merangkumi aktiviti dibenarkan dan tidak dibenarkan, seperti Majlis Penasihat Syariah MPSSC mengukur tahap sumbangan gabungan daripada aktiviti dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam perolehan dan keuntungan sebelum cukai syarikat. Seterusnya, MPSSC menggunakan tanda aras berdasarkan ijtihad, iaitu pemikiran berdasarkan syariah. Seterusnya, sumbangan aktiviti tidak dibenarkan melebihi tanda aras sekuriti itu akan diklasifikasikan sebagai tidak patuh syariah. MPSSC menilai pengurusan kewangan syarikat dengan menggunakan tanda aras nisbah kewangan. Next, penanda aras nisbah kewangan bertujuan untuk mengukur riba dan unsur-unsur berasaskan riba dalam kedudukan kewangan syarikat. Yang terakhir, MPSSC mengambil kira aspek kualitatif yang melibatkan persepsi awam atau imej syarikat, imej aktiviti syarikat dari perspektif pengajaran Islam. Okey, untuk 0.32 iaitu bilangan sekuriti yang patuh syariah. Okey, setakat 26 Mei 2017, sejumlah 676 sekuriti dikelaskan sebagai patuh syariah. Sekuriti tersebut mewakili 75% sekuriti yang tersenarai di Bursa Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika Mitra Rahman, nombor metrik 1832024. Hari ini saya membentangkan tajuk Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan peranannya. Suruhanjaya Sekuriti menggalas amanah besar negara, iaitu menjaga pelabur negara dengan baik dan memastikan ianya tidak mempunyai sebarang unsur jenayah. Suruhanjaya Sekuriti juga berperanan mengawal fungsi kawal selia perkara yang berkaitan bursa serta meningkatkan pembangunan sekuriti Malaysia. Peranannya adalah mengawal selia semua jenis perkara berkaitan dengan sekuriti dan kontrak niaga hadapan. Kedua, mengawal selia bursa-bursa, rumah perjelasan dan depository pusat. Mendaftarkan prospektus syarikat selain pada kelab-kelab rekreasi yang tidak tersenarai. Sehubungan dengan itu, mengawal selia pertukaran, tanggungjawab dan percantuman syarikat-syarikat. Seterusnya, mengawal selia semua perkara yang berkaitan dengan skim unit amanah supaya semua berjalan dengan lancar. Melesenkan dan mengawasi semua individu yang berlesen. Seterusnya, menggalakkan kawal selia sendiri, memastikan perilaku yang betul dalam kalangan institusi, pasaran dan individu berlesen. Seterusnya, menyemak segala perkara berkaitan bursa, pelaburan, penyewaan yang tidak patuh syariah. Yang terakhir sekali, mempromosi dan menggalakkan pembangunan sekuriti juga niaga di hadapan di Malaysia. Fungsi pengurusan Suruhanjaya Sekuriti. Pihak berkuasa bagi mendaftarkan prospektus syarikat selain kerap rekreasi tidak tersenarai. Pihak berkuasa yang meluluskan terbitan bond corporate, mengawal semua perkara berkaitan sekuriti dan kontrak niaga hadapan. Seterusnya, mengawal selia pengambilan dan percantuman syarikat. Mengawal selia semua perkara yang berkaitan skim unit amanah, melesenkan dan menilai semua individu berlesen. Seterusnya, menyelia bursa, rumah penjelasan dan depository pusat. Seterusnya, menggalakkan pengawalan seliaan sendiri. Seterusnya, memastikan tata laku yang wajar dalam kalangan institusi, pasaran dan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Jul, nombor metrik 1832045. Okey, kesimpulan bagi tajuk kami adalah
Security lulus syariah ni dapat menarik pelabur-pelabur dari luar negara untuk melabur di dalam negara Malaysia. Okey, selain itu senarai yang mengandungi security lulus syariah adalah hasil daripada operasi yang berdasarkan kepada pengamalan produk yang diluluskan syariah. Okey, oleh itu, kajian dalam bidang pasaran modal perlu dimaksimalkan dalam melahirkan masyarakat yang celik dalam bidang ini. Kajian seumpama ini juga akan dapat melahirkan masyarakat yang tinggi kepribadiannya natijah daripada pembedahan demi pembedahan kepada pentingnya akhlak dalam sistem muamalat Islam. Negara tidak akan bergerak maju kecuali dengan adanya sebuah pasaran modal yang kukuh lagi mantap yang didasari oleh penawaran produk-produk bermutu seperti modal keuangan termasuk security. Suruhanjaya Security sendiri sedang berusaha serta menyokong untuk memperbanyakkan kajian-kajian mengenai pasaran modal Islam di samping kajian ke arah memantapkan lagi Suruhanjaya Security sebagai sebuah institusi pengawal seliaan pasaran modal Islam di Malaysia.